contoh yang ketujuh, iaitu contoh yang terakhir untuk graf jarak lawan masa. Okey, Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Okey. Hitungkan laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Okey, laju purata. Okey, laju purata. Ini untuk soalan A. Laju purata adalah, rumus dia adalah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah jarak dia? Start daripada awal sampai akhir. Kita tengok inilah jumlah jarak dia. Kalau tak ada patah balik, sekali saja, iaitu 80 km. Berapakah masa yang diambil? Kalau dalam kes ni dia nak masa yang diberi adalah jam. Dia bagi dalam bentuk tempoh, bukan dalam bentuk waktu. Jadi kita boleh terus ambil masa dia 1.5 jam. So kita hanya perlu bahagi saja, iaitu okey, 80 bahagi 1.5, okey, iaitu 53.33. So jawapan dia adalah 53.33 km per jam. Okey, itu untuk laju purata. Okey, ingat. Okey, soalan B. Jika kadar perubahan jarak. Apa kadar perubahan jarak? Tengok kat sini ya. Apa kadar perubahan jarak? Kadar perubahan jarak ialah laju lah. Okey. Okey. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitungkan jarak dari Tangkak ke Muar. Okey. So dia bagi kadar perubahan jarak dari Segamat ke Tangkak. Okey, ni Segamat ke Tangkak. Okey. Segamat ke Tangkak. Jadi dia bagi dia punya laju. Laju sama dengan jarak bahagi masa ataupun kecerunan. Jadi dalam kes ni dia bagi yang ni kan, dia nak cari nilai S sebenarnya. Okey. So macam mana kita nak tahu nilai S? Okey, laju dia berapa dia bagi? 50 km per jam. Okey, jarak. Okey, kita boleh guna kecerunan ya. Okey, kecerunan yang pertama 1.0 S. Okey. Yang kedua, okey, kita boleh tahu 0, 0. So, S tolak 0, 1.0 tolak 0. Jadi, S tolak 0, 1.0 tolak 0. Sama je, maksudnya jarak bahagi masa. Okey. Jadi, 50 sama dengan S per 1. So, S sama dengan 50 darab 1.0. S sama dengan 50 km. So, di sini adalah 50. Jadi, nilai S adalah 50. So, bila kita tahu nilai S 50. Kenapa kita boleh tahu nilai S 50? Jarak dia 50. Sebab dia dah bagi tahu dia punya laju. Laju jarak bahagi masa. Laju kita sama ada kita boleh guna rumus kecerunan. Kalau kita nak guna rumus jarak bahagi masa, 50 sama dengan jarak daripada Segamat adalah ini S. Okey, jarak daripada Segamat ke Tangkak ialah daripada sini ke sini, iaitu 50. So 50 jarak bahagi maafkan saya. So macam mana kita boleh tahu ini jarak dia adalah S? Tersasul pula. Jarak dia adalah S, bukan 50. Sekali lagi. Okey, jarak daripada Segamat ke Tangkak ialah S. Tak tahu. Masa dia
dari segamat ke tangkap di sini, iaitu 1 jam. Jadi sama je, yang ni naik atas. Di S sama dengan 50 darab 1, S sama dengan 50 km. Okey, boleh. So, dengan erti kata lain, saya tulis kat sini nota kat atas ni. Okey. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Jarak sama dengan laju darab masa. Itu saja. Okey. Boleh. Seterusnya, soalan C, dia suruh huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Belum jawab lagi B. Dia suruh hitung jarak dulu dari Tangkak ke Muar. Berapa jarak dari Tangkak ke Muar? Iaitu daripada 50 ke 80. Iaitu jawapannya adalah 80 tolak 50. Jadi jarak dia adalah, jarak dari Tangkak ke Muar, huruf besar, ialah 30 km, iaitu 80 tolak 50. Itu cara kita kira jarak daripada satu tempat pada satu tempat. So yang seterusnya, huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. So bila disuruh huraikan, ini graf jarak, kita akan cerita pasal laju. Secara puratanya dia bergerak selaju 53.33 km per jam. Jadi ada dua kelajuan dia yang kat sini sebab dia ada dua kecerunan. Kalau kamu nampak daripada Segamat ke Tangkak lain dia punya kecerunan, daripada Tangkak ke Muar lain dia punya kecerunan. Secara puratanya kita dah kira, tapi kita kena kira juga satu per satu. Jadi daripada Segamat ke Tangkak kita dah ada 50 km per jam. Sekarang ni kita kena kira daripada Tangkak ke Muar. Kita tengok soalan C. Tangkak ke Muar. Laju daripada Tangkak ke Muar. Tangkak ke Muar. Muar dia punya koordinat ialah 1.5 80. Tangkak dia punya koordinat adalah 1.050. Macam mana kita nak kira laju dia? So kita guna rumus M lah. 80 tolak 50 per 1.5 tolak 1. Jadi jawapan ni adalah 30 bahagi 0.5. Jadi ini dah dalam kilometer, ini dah dalam jam. Tengok saya kecilkan sedikit. So kita dah ada masa, kita dah ada jarak, jadi kita tinggal kira sahaja, iaitu daripada Tangkak ke Muar, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya adalah 60 km per jam. Jadi mula-mula dia bawa daripada Segamat ke Tangkak adalah selaju 50 km sejam. Lepas tu laju daripada Tangkak ke Muar adalah 60 km per jam. Maksudnya dia bawa kereta semakinlah laju. Itu saja huraian dia. Kamu boleh huraikan dengan perkataan kamu sendiri. Yang kita nak cerita adalah ada perubahan laju, dan bila ada perubahan laju, dia menyebabkan secara purata kita boleh kira dia punya laju purata. Maksudnya macam mana? Maksud dia dia ada dua kelajuan dekat sini. Jadi kalau kita nak tengok secara keseluruhan perjalanan dia, kita kena kira laju purata. Kita tak boleh tengoklah dia bawa 60, 50. Kita nak tengok daripada awal sampai akhir berapa dia, berapa secara purata kelajuan dia. So kita boleh katakan secara purata
segamat, okey kita buatlah kesimpulan laju secara purata, laju dari segamat ke muar ialah 53.33 km per jam. Okey. Laju dari segamat ke muar ialah segamat ke muar ialah 50 km per jam. Manakala laju dari balik. Laju dari segamat ke tangkak ialah 50 km per jam, manakala laju dari tangkak ke muar ialah 60 km per jam. Itu sajalah. So, beza laju ada ingat yang ni satu lagi yang atas ni yang saya nak highlight betul-betul. Sebenarnya hanya derivation atau penterbitan dia rumus tu. Kamu kena faham macam mana rumus tu terbentuk. Ingat boleh guna kecurunan, boleh guna rumus jarak bahagi masa. Terpulang pada kamu, biasanya yang awal-awal senang guna rumus jarak bahagi masa. Bila yang ada kecurunan yang kedua ni, kita akan guna rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kalau yang di sini kita guna rumus jarak bagi masa untuk kira dia punya laju. Itu saja daripada saya. Saya harap dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan nanti kamu akan teruskan dengan latihan.